Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi hadir untuk bersama-sama dengan kita dalam satu program dipanggil Sedaya ataupun Sembang Seni Budaya. Saya bagi pihak pengarah Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kita punya panel jemputan pada petang ini iaitu Encik Muhammad Fairuz Selamat merupakan timbalan pengarah daripada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Perak di atas kesediaan untuk menerima jemputan kita pada hari inilah. Jadi pihak kami UMNO Universiti Putra Malaysia lah sangat-sangat berterima kasih dan berbesar hati di atas kesediaan Tuan untuk join program sedaya pada petang ni. Jadi untuk makluman semua, program Sembang Seni Budaya ni merupakan siri yang ke-13 yang kita Pusat Budayaan telah adakan, yang mana sebelum-sebelum ini kita telah jemput orang kata orang yang pakar ataupun orang-orang yang berpengaruh di dalam bidang kebudayaan dan kesenian, terutamanya dalam kesenian itu sendirilah. Ada pelbagai-bagai bidang yang kita jemput, di antaranya fotografi, and then muzik, tarian, and then berkaitan dengan budaya setempat, masyarakat orang asli dan sebagainya. Jadi untuk petang ni kita bawakan Encik Fairuz yang merupakan timbalan pengarah daripada JKKN Perak, yang membawa tajuk kata perkongsian lah. Kita katakan petang ni merupakan slot perkongsian yang bertajuk kebudayaan dan warisan membentuk jati diri warga belia. Sebab itu makluman semua, kalau boleh saya perkenalkanlah, Encik Fairuz ni merupakan sahabat saya lama, yang orang kata lama tak berjumpa Encik Fairuz kan. Jadi untuk Ya, makluman betul, semua, betul. Encik Fairuz ni kalau semua ingat lagi, pernah popular waktu seketika dululah. Mungkin nanti Encik Fairuz akan memperkenalkan diri sendirilah nanti ya. Jadi Okey. tanpa membuang masa lah. Jadi kita ambil masa lebih kurang 40 minit untuk kita mendengarkan perkongsian dari Encik Fairuz. Dan sebenarnya kita akan sesi Q&A lah untuk penonton sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada Encik Fairuz. Jadi untuk petang ni saya teruskan kepada Encik Fairuz lah untuk memulakan sesi perkongsian pada petang ni. Silakan Encik Fairuz. Terima kasih. Sebelum tu, Kenny nampak dari saya punya video? Nampak, cantik lah, cantik. Okey. Alright. Pertama sekali, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam darurat memerangi COVID-19 kepada semua yang menonton. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak UPM kerana sudi memanggil saya dan secara amnya menganjurkan program-program sebegini, sebab saya rasa dalam keadaan kita yang sedang berperang dengan COVID-19, kita menghadapi PKP, program-program atas talian ataupun dalam talian sebegini memang sangat elok lah kan. Kita nak menyampaikan info, nak menyampaikan ilmu pada orang. Cuma tadi kita bercakap memanggil mereka-mereka yang pakar tu, saya kena tolak sikit lah sebab saya belum pakar sangat lagi. Cumanya mungkin ada benda kita boleh kongsi lah, kita share ilmu satu sama lain kan. Okey, baiklah, berkenaan dengan topik petang ni, kebudayaan dan warisan membentuk jati diri warga belia. Tajuk tu sebenarnya berat, tapi sebenarnya dia ada tajuk yang common dan general bagi semua dari kita. Maksudnya benda tu berada di sekeliling kita. Tapi sebelum saya pergi ke tajuk tu, saya rasa saya suka untuk memperkenalkan diri saya dulu, daripada saya kecil sampai saya di mana saya berada sekarang, supaya mungkin kalian boleh tengok sejauh mana kecintaan saya terhadap seni dan budaya. Okey, saya dilahirkan di Batu Pahat, Johor pada tahun 1985, 23 Mei minggu lepas, dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Sekolah Kebangsaan Bukit Soga dulu. Saya bermula aktiviti kesenian saya masa saya darjah 4 ataupun darjah 5. Saya masuk nasyid dan selepas itu saya sambung persekolahan saya di Sekolah Kebangsaan Muhyiddin Sulaiman. Saya kembangkan lagi di situ. Saya masuk pertandingan bercerita, pidato, forum, nyanyian solo, nyanyian band dan sebagainya. Dan selepas saya habis menengah tinggi, saya sambung untuk STPM pula. Selepas STPM, saya sambung ke Universiti Malaya. Pada ketika itu, semasa saya nak sambung ke Universiti Malaya tu, kebanyakan cikgu saya suruh saya sambung ambil pengajian sejarah. Sebab dia kata sejarah saya agak baiklah untuk keputusan STPM tu. Dan mak saya pula
memang suruh saya jadi cikgu. Sebab dia nak anak dia jadi cikgu, kakak saya engineer. Jadi dia tak ada anak yang jadi cikgu, dia nak saya jadi cikgu. Jadi saya cakap dengan mak saya, mak, adik saya basically dia adik sebab saya bongsu. Saya cakap, mak saya nak sambung, adik nak sambung dalam bidang muzik. Lepas tu mak saya, satu yang saya alhamdulillah lah, mak saya dan ayah saya bukan jenis orang yang menghalang. Cuma mak saya pesan, dia kata boleh kalau kau nak ambil bidang seni, cuma kau kena pastikan untuk jangka masa panjang nanti, bidang seni itu boleh memberi peluang kepada engkau untuk sara hidup. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Dan saya sambung ke Universiti Malaya pada tahun 2005 di bawah pengajian muzik. Satu yang bezanya, contohlah UM dan UiTM. UiTM ada tawarkan program diploma. Di Universiti Malaya, di UM ada degree saja. Jadi bila saya masuk ke Universiti Malaya, di atas kapasiti membuat persembahan lebih daripada 5 tahun, saya diterima masuk. Dalam tu ada 31 orang pelajar, 30 orang berbangsa Cina, saya seorang berbangsa Melayu. 30 orang tu sudah ada Trinity level dalam teori muzik, 5 dan ke atas, saya satu apa pun tak ada. Masa tu saya dah rasa struggle. Dan untuk SEM yang pertama, saya dapat pointer 1.6. Perkara itu sangat mendukakan bagi saya lah sebab pada ketika itu saya masuk ke Universiti Malaya, adalah masuk di beberapa majalah, URTV, Mangga kata Faiz Samad dapat sambung belajar ke Universiti Malaya. SEM pertama saya 1.6. So saya fikir, saya sambung pula saya tukar pengajian saya ke seni pengajian drama dan teater pada tahun 2006. Dan itu satu lagi bidang baru yang saya belajar ketika itulah, itu teater. Dan sepanjang 3 tahun saya belajar di bidang itu, alhamdulillah lah saya berjaya grad kepujian kelas pertama. Dan di Universiti Malaya itu jugalah bermulanya sebenarnya bidang yang berbagai-bagai saya sebut. Selain daripada nyanyian yang dah biasa dengan saya daripada saya kecil, di Universiti Malaya tu kalau dulu kita ada festival seni, dia macam acara mega tahunan UM yang mempertandingkan acara-acara kesenian di antara satu kolej dan kolej yang lain, 13 kolej di UM. Dan pada waktu itulah saya masuk nyanyian solo, nyanyian irama Malaysia, nyanyian pop, nasyid, puisi, tarian tradisional dan sebagainya. Sampaikan ada satu ketika tu NC di UM pertikaikan, cakap kenapa budak ni banyak sangat naik pentas, macam mana dia punya study, macam tu. So di situ saya belajar, tentang kepelbagaian seni yang ada di UM pada ketika itu. Dan alhamdulillah selepas saya grad daripada Universiti Malaya, saya dulu belajar di bawah tajaan beasiswa GPA dan saya ditawarkan kerja sebagai pegawai takbir diplomatik di Kementerian Dalam Negeri di bawah Jabatan Pendaftaran Negara selama 2 tahun daripada 2010 sehingga 2012. Dan hampir nak tamat tempoh 2 tahun tu, kami pelajar-pelajar tajaan GPA ni dipanggil interview lah untuk meneruskan, untuk melihat apa penerusan kepada kerjaya kami. Dan saya masa tu sebulan suara dalam hati saya mengambil keputusan untuk meminta ditukarkan skim daripada pegawai takbir diplomatik PDD ke skim kebudayaan. Ramai yang mengatakan keputusan saya itu adalah keputusan yang kurang bijak. Tapi saya masih lagi kekal dengan pendirian saya lah bahawa dalam kerjaya dan hidup kita ni, kita ada peranan masing-masing. Ada orang yang mungkin suka ke depan, ada orang yang mungkin suka jawatan tinggi, ada orang mungkin suka berdepan dengan pentadbiran, dan saya suka bertugas dalam bidang yang saya suka. Dengan tanpa melihat jawatan ataupun gaji yang tinggi itu sebagai satu kayu pengukur utama. Dan pada tahun 2012 barulah saya diterima masuk ke Kementerian ke Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Dan sampai tahun ini, tahun 2011, sudah hampir 9 tahun lah saya di JKKN. Bermula di JKKN HQ, Ibu Pejabat, dan sekarang saya ditempatkan di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak sebagai timbalan pengarah. Baru 2-3 bulan dekat sini, jadi saya pun sekarang masih lagi belajar tentang seni budaya tempatan di Perak dan saya dah mula jatuh cinta. Dan berdasarkan apa yang saya cerita tadi, mungkin tuan-tuan puan-puan semua boleh lihatlah betapa saya memang membesar, saya boleh kata saya darah seni lah, walaupun bukan semua adik-beradik saya terlibat dalam bidang seni, tapi saya boleh kata yang memang daripada kecil
acara-acara kebudayaan dan kesenian itulah yang drive saya untuk pergi ke depan. Sebagai contoh saya masa saya di zaman pengajian saya di Universiti Malaya, apa yang membuatkan saya rajin nak pergi kelas, apa yang membuatkan saya rajin nak datang universiti, apa yang buat saya rajin nak stay sana dengan kawan-kawan adalah acara-acara kebudayaan. Sebab saya rasa acara-acara kebudayaan kesenian ni memberi warna dalam hidup saya. Dia mungkin berbeza lah pandangan kita, mungkin berbeza dengan anda semua, tapi itu bagi saya. Dan sekarang di sini lah saya bertugas di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara sebagai Timbalan Pengarah di Perak, dan nanti saya akan ceritakan sedikit tentang JKKN lah. Dan okey, Kelly, itu penerangan saya yang awal. Ada soalan tak? Ada satu lagi tinggal tu. Apa tu? Izinkanlah. Oh, izinkanlah. Okey. Okey, sebenarnya semasa awal saya di offer untuk sesi ni, Encik Adidi lah, dia kata mungkin boleh cerita pengalaman saya jadi artis dulu sebenarnya. Tapi saya cakap, alah, perkara tu terlalu kecil lah, sebab saya bermula terlibat dalam bidang seni secara komersial dengan kumpulan QPS lah, kalau siapa yang tahu dulu, pada tahun 2000. Dan 2002 saya beralih ke kumpulan Ants pula, dan selepas itu bila saya dah sambung belajar ke Universiti Malaya, saya dah mula slow lah, dan sampai sekarang. Ramai yang tanya sebenarnya kenapa saya tak nak teruskan dalam bidang seni, jadi artis, keluar di mainstream. Macam saya cakap tadi, saya punya fokus berbeza lah, sebab saya rasa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan rezeki saya dalam bidang ini sebagai pentadbir seni di agensi kerajaan. Dan mungkin kalau ada spot saya dekat dalam mainstream tu, mungkin ada orang-orang yang lebih memerlukan, mungkin ada artis-artis yang lebih memerlukan spot tu, saya rasa tu rezeki mereka lah. So itu Nadia, saya mungkin tak menyanyi sangat sekarang, tapi saya masih lagi menyanyi. So kalau korang tengok saya punya YouTube ke, saya punya CEO ke, masih ada lagi menyanyi. Betul ke ni? Betul. Okey, baiklah. So Betul. itu pengenalan saya. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Cik Faru, teruskan. Okey. So kita terus kepada topik kita hari ini, iaitu kebudayaan dan warisan membentuk jati diri warga belia. Sebelum saya pergi lebih panjang, elok kalau kita terangkan sikit apa itu kebudayaan, apa itu warisan, apa itu jati diri. Dalam tajuk ini ada dua konteks yang besar, iaitu kebudayaan dan warisan membentuk jati diri. Okey, kita mulakan dengan kebudayaan. Kebudayaan saya rasa kebanyakan tahu kebudayaan ni adalah cara hidup sesuatu komuniti yang berlaku secara rutin dalam jangka masa yang panjang. Kebudayaan ini boleh dikatakan turun daripada satu generasi ke generasi yang lain, tetapi dia mesti berlaku dalam tempoh yang panjang. Sebagai contoh, kalau kita di Malaysia, kita biasa dengan budaya masuk rumah, kita bukan berbeza dengan ada suara. Kita berbeza dengan masyarakat di barat. Itu budaya kita. Jadi budaya ini pula dia sebenarnya merangkumi tiga aspek utama, iaitu dari segi masyarakat, dari segi agama dan juga tempat. Masyarakat tu merujuk kepada cara hidup, makanan, cara percakapan, aktiviti-aktiviti harian dan sebagainya. Dia berbezalah. Sebagai contoh, mungkin kalau di Kelantan tu makan paginya nasi dagang, sebagai contoh. Kalau mungkin di Johor Bahru makan paginya roti canai. Mereka tak biasa dengan makan berat macam nasi dagang. Itu budayalah masyarakat. Yang kedua adalah agama. Agama ni juga membentuk satu budaya yang kuat lah bagi sesetengah komuniti. Yang ini paling jelas lah bagi agama Islam ke, agama Buddha ataupun Hindu, semua ada budaya yang mendorong mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang menjadi rutin dalam tempoh yang panjang dan membentuk identiti kaum itu sendiri. Kita tahulah, kalau sebagai contoh paling jelas, kalau kita nak kata budaya agama ni, contoh kalau kita acara perayaan lah, berbeza kan kalau tengok, kalau budaya Hindu tu dia punya perayaan dia mesti ada ritual begini, mesti kena ada aktiviti begini. Kalau budaya kita sebagai orang Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, saya rasa budaya yang paling jelas ziarah mutarahi yang kita dah 2 tahun tak buat, kita buat kuih raya, itu semua budaya. Dan yang ketiga tadi adalah tempat. Tempat ni boleh merujuk kepada, saya bagi contoh, kalau di Ranau, Sabah,
Di sana tu tempatnya adalah sejuk, gunung. Jadi mungkin dekat situ akan merubah cara mereka berpakaian, cara mereka memilih makanan. Kalau di tepi sungai sebagai contoh, mungkin pakaiannya lebih nipis sebab sana panas. Itu adalah tempat. Jadi 3 elemen ini membentuk budaya lah, satu aktiviti atau rutin yang dijalankan dalam tempoh yang lama. Okey, yang kedua adalah warisan. Sebenarnya saya pernah terbaca lah dulu berkenaan perbezaan, ramai yang mengatakan apa itu beza budaya dan juga warisan. Tapi sebelum saya ke warisan tadi, budaya membentuk kebudayaan. Kebudayaan itu pula apa? Budaya itu adalah kompleks yang berada di bawahnya itu pelbagai-bagai aspek. Itu termasuklah hukum hakam, agama, cara berpakaian, makanan, hukum hakam, adat istiadat dan sebagainya. Dan okey, itu cukup untuk kebudayaan dan budaya. Kita pergi kepada warisan. Apa beza warisan dan kebudayaan? Okey, warisan ini adalah satu aktiviti ataupun ilmu ataupun kepakaran yang diturunkan oleh seseorang atau satu individu kepada penggantinya. Penggantinya tak kira lah pelajar ke ataupun adik-beradik keturunan ataupun perantis dan sebagainya. Ada yang kata apa beza? Sama juga budaya tu turun-temurun juga. Dia sebenarnya berbeza. Sebab apa? Budaya itu adalah satu aktiviti yang dilakukan dalam satu komuniti dalam tempoh yang panjang. Kalau warisan pula adalah perkara yang diturunkan. Sebagai contoh macam okey, saya bagi contoh lah. Bapa saya kat Johor ada buat bisnes makan durian dengan nasi. So, bila bapa saya turunkan kepada saya, ia menjadi satu warisan. Dan saya bawa pula warisan itu ke, katalah ke Ipoh Perak. Ke Ipoh Perak dan saya buka satu restoran. So, bila saya buka satu restoran kat sini, restoran makan durian dengan nasi. Dan kebetulan pula dekat Perak ni memang orang kata ladang durian. Kat mana-mana ada durian. Semua orang kena dipenuhi dengan durian. So disebabkan itu di semua tempat pun dah tersebar dah. Makan nasi dengan durian, makan nasi dengan durian. So bila semua dah mengamalkan makan nasi dengan durian tu, dah menjadi rutin, dah menjadi kebiasaan dan berlangsung dalam satu tempoh yang lama, 20 tahun, 30 tahun, ia akan jadi budaya. Itu beza budaya dan warisan. Dan budaya ni berasal daripada perkataan Latin yang legation ataupun legasi lah, maksudnya warisan. Dan kita terus pula ke kata kunci ketiga iaitu jati diri. Yang ini yang paling penting. Apa itu jati diri? Jati diri ini merupakan paling ringkas saya boleh kata ia adalah watak, peribadi dan cerminan. Maksudnya apa saja perkara yang berlaku di sekeliling kita yang membentuk diri kita, yang membentuk watak kita, apa yang kita bawa sehari-hari, itu jati diri. Sebab itulah orang kata kepentingan budaya, warisan yang membentuk jati diri. Jadi bagaimana kita nak bawa diri kita, bagaimana kita nak cerminkan diri kita kepada masyarakat, itu adalah jati diri kita. Jadi kebudayaan, warisan membentuk jati diri warga belia. Itu 3 kata kunci yang saya nak terangkan. Dan seterusnya sebelum saya kupas tajuk itu, saya akan terangkan sikit tentang jabatan yang saya kerjalah JKKN. Mungkin ramai yang tahu JKKN Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Dan sekarang ini di bawah Peraju Ketua Pengarah kami yang berusaha Tuan Haji Mesan bin Muhammad Yusof, dan kita ada 2 timbalan ketua pengarah iaitu Encik Muhammad Amran dan juga Encik Salihuddin, dan saya sendiri di Perak dan pengarah saya alhamdulillah, terima kasih bos, kalau bos tengoklah sebab bagi saya peluang, Encik Rashid. Dan sebenarnya kalau kita cakap pasal JKKN, dulu kalau saya ada terima pelajar-pelajar praktikal, bila saya tanya apa yang anda tahu tentang JKKN, rata-rata akan mengatakan JKKN adalah jabatan yang buat event, yang buat acara, yang buat program. Perkara itu betul, tapi sebenarnya itu bukan fokus utama kita. JKKN sebagai badan pentadbir seni, kita sebenarnya fokus kita adalah untuk membentuk modal insan yang membentuk jati diri masyarakat kita melalui nilai-nilai murni, aktiviti kesenian, maafkan saya, dan sebagainya. Dan di JKKN sendiri sebenarnya kita melaksanakan event, aktiviti, program itu adalah pelaksanaan wacana untuk menyampaikan misi utama kita tadi, iaitu untuk membentuk jati diri yang penting, yang kuat
melalui aktiviti kesenian, melalui warisan kita kepada masyarakat. Dan berpegang kepada tiga konsep utama kita, iaitu seni untuk seni, seni untuk perpaduan dan juga seni untuk pendapatan bagi penggiat-penggiat seni. Dan di JKKN sebenarnya motif utama kita adalah untuk menyampaikan nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti kesenian supaya masyarakat di luar sana, terutamanya belia, yang kita tahu belia adalah tunggak bagi sesebuah negara, untuk faham, untuk mengenal apa itu kita punya adat budaya, apa itu kita punya warisan, apa kita punya kelebihan yang kita ada di Malaysia. Dan itu sebenarnya yang penting kita sampaikan supaya rakyat di luar sana, terutamanya belia lah yang saya tekankan lagi sekali, tidak melupakan kita punya warisan dan kebudayaan dan seterusnya tidak menjadi rakyat Malaysia yang membawa jati diri yang tidak ada elemen-elemen Malaysia ataupun kebudayaan Malaysia. Itu dia. Jadi kalau anda semua nak tahu tentang apa program yang kita buat di JKKN dan sebagainya, anda boleh terus ke laman web JKKN lah, di jkkn.gov.my. Sana kita akan tengoklah apa benda yang kami buat melalui pelbagai agensi di negeri dan juga di HQ. Okay, baiklah. Jadi persoalan utama bagi tajuk ini, kebudayaan dan warisan membentuk jati diri warga belia. Penting ke sebenarnya kebudayaan dan warisan untuk membentuk jati diri warga belia? Penting ke? Itu soalan saya kepada anda semua. Jadi bagi pendapat saya, sebagai seorang yang memang sudah bergiat aktif lama dalam bidang seni, saya merasakan ia sangat-sangat penting. Dan perkara yang paling penting untuk mewujudkan peradaban ataupun bangsa Malaysia yang lebih kuat di mata dunia. Okay, cuba kalau kita tanya diri kita sendiri, sebagai sebuah negara yang sangat kecil, kita ada 30 juta lebih warga dan kita merupakan negara import. Maksudnya import lebih banyak daripada ekspor. Jadi maksudnya kita tidak banyak bahan untuk kita jual di dunia. Kita mengambil daripada luar. Jadi sebagai satu negara kecil, adakah kita mampu untuk menjadi satu entiti yang kuat di mata dunia? Adakah kita mampu untuk menjadi satu negara yang boleh berdiri dengan identiti yang kuat? Kalau kita tengok dari segi ekonomi, kita tak kuat. Kalau tengok daripada segi rakyat, kita tak ramai. Jadi apa sebenarnya yang boleh buat kita jadi satu negara yang kuat? Inilah dia sebenarnya jati diri. Sebab apa? Jati dirilah satu elemen yang penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia, seorang demi seorang membentuk rakyat Malaysia. Kalau kita mempunyai jati diri yang kuat, kita boleh berdiri di mata dunia tanpa terusik dengan bahan-bahan luar yang masuk. Kita kena faham juga, saya kena faham juga, bila kita bercakap pasal kebudayaan dan warisan, ramai yang cakap sekarang ni dekat negara kita, budak-budak sendiri pun dah tak kenal dah budaya kita. Budak-budak baru ni kan, budak remaja kita ni dah terlalu terbiasa dengan budaya luar. Sebenarnya kalau nak kata tentang penjajahan, kita sudah dijajah daripada dah terjajah lama. Ia juga sebenarnya disebabkan oleh dasar pintu terbuka. Sebab kita, macam saya cakap tadi, kita negara import. Jadi kita memang daripada dulu kita mengamalkan dasar pintu terbuka sebab kita membawa masuk kepakaran ilmu, budaya, muzik daripada luar. Berbeza sebagai contohlah sebagai negara China, Korea ataupun Indonesia. Mereka memang mengasalkan dasar pintu tertutup. Betapa susah, sebagai contohlah kalau dalam bidang seni, betapa susahnya artis kita nak masuk Indonesia punya market. Betapa susahnya nak masuk negara Asia yang lain. Disebabkan dasar pintu terbuka dan tertutup itu jugalah yang membuatkan kita tidak boleh membuang fakta bahawa kita memerlukan kepakaran daripada luar. Tak kira dari segi ekonomi ke, dari segi mungkin pandangan politik, budaya, seni dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang membuatkan kebanjiran budaya-budaya yang banyak dalam negara kita. Jadi kalau kita tidak kuat dengan jati diri yang melambangkan Malaysia sendiri, bagaimana kita nak berdiri untuk Malaysia? Bagaimana kita nak menjadi satu negara yang sifatnya itu tunggal? Sifatnya itu tunggal. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, negara kita kecil. Kalau kita tak kuat, kalau kita terima budaya-budaya luar dan kita jaga budaya kita, tanpa kita pertahankan warisan-warisan yang ada, yang cantik, yang indah di negara kita, mungkin lagi 100 tahun, Malaysia sudah jadi negara liberal yang tidak ada identiti. Jadi kalau orang nak tengok
negara yang ada budaya Melayu ni, mungkin orang akan beralih ke Indonesia yang paling dekat dengan kita. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada, kita terlalu banyak lah. Jadi kebudayaan kita pun jati diri dah tak kuat, jati diri kita dah tak ada budaya tempatan. Jadi itulah pentingnya jati diri sebagai orang kata penerus kepada cerminan kepada orang luar. Dan kenapa belia adalah golongan yang sangat penting? Sebab kita tahu belia ni adalah kelompok ataupun komponen di tengah pertengahan yang sebenarnya boleh membawa agenda-agenda baru pada warisan, kepada kebudayaan, kepada politik, kepada penerusan negara kita. Jadi saya ingatkan lagi sekali, ini sangat penting kepada warga-warga belia sana, kita sebenarnya punya peranan yang sangat tinggi untuk meneruskan kepentingan ini. Kalau dulu sebagai contohlah antara idola saya, bekas menteri saya dulu, Tan Sri Rais Yassin. Beliau merupakan individu yang sangat kuat mempertahankan keindahan bahasa, warisan dan kebudayaan. Dan saya rasa kita perlukan orang-orang begitu, kita perlukan individu begitu. Dan saya pun berharap satu hari nanti saya boleh bawa komponen itu, saya boleh bawa peranan itu. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, macam sekarang kita ada Zapin, bagi bangsa Melayu kita ada Zapin, Inang, lagu Melayu asli, kita ada tarian kipas bagi budaya Cina, kita ada tradisional India, kita ada budaya-budaya yang indah daripada Sabah, Sarawak, Borneo dan sebagainya. Sekarang ini pun sebenarnya untuk kita melihat kelestarian budaya-budaya sebegini sudah semakin sukar. Betapa ramai orang yang betul-betul mencintai, mengenali, boleh mempopularkan budaya begini, dan tak ramai. Jadi cuba tanya diri kita sendiri, dalam masa 50 tahun, adakah nanti cucu-cucu kita, budaya-budaya masa akan datang hanya akan kenal Zapin, Inang, Dabus dengan pergi ke muzium, dengan pergi ke jabatan akhir, dengan pergi ke carian di Google saja. Mungkin perkara-perkara itu akan berlaku. Sebab apa? Sebab inilah dia, sebab jati diri kita tidak kuat. Jati diri kita dengan budaya-budaya dan warisan tempatan tidak kuat. Jadi adakah nanti anak-anak cucu kita hanya akan kenal benda-benda ini semua melalui muzium, melalui carian internet dan sebagainya. Jadi saya sendiri saya tak nak macam tu. Sebab itulah juga saya selalu tekankan kepada anak-anak buah saya sebagai contoh, macam anak buah saya sendiri pun dulu tanya Acu, panggil saya Acu, Acu, dia tak kenal tau tarian Inang, joget. Pada dia itu tarian saja, itu joget-joget. Saya selalu perkenalkan kepada mereka, ini tarian Melayu kita, ini tarian Cina, Acu selalu menyanyi lagu tradisional, dia beza, ada asli, ada keroncong dan sebagainya. So, bila kita dalam kita nak menerapkan jati diri melalui aktiviti seni budaya kepada generasi muda, kita tak boleh menafikan bahawa mereka ini adalah generasi baru. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang lahir dalam serangan budaya-budaya luar yang sangat hebat. Sekarang ni kita tengoklah popularnya Instagram, TikTok dan sebagainya. So perkara-perkara sebegini kita tak boleh nafikan dan kita tak boleh nak elakkan mereka daripada aktif dengan perkara-perkara begini. Sebab apa? Itu adalah budaya. Dan kalau kita nak cakap ia adalah budaya luar, kita dah dijajah sekali lagi. Tapi bagaimana kita nak gunakan budaya itu kepada perkara yang lebih baik, itu terpulang pada kita lah. Jadi dengan mengakui bahawa sekarang ni ledakkan laman-laman sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya, saya sangat suka bila saya tengok ada akaun-akaun yang masih lagi buat challenge dengan lagu Zapin, masih lagi buat challenge dengan lagu Inang. Ada juga kaum Cina yang dia punya channel tu mengetengahkan masakan-masakan tradisional kaum Cina dan juga kaum India. Ini yang kita nak. Yang inilah sebenarnya kita boleh tengok mereka-mereka belia-belia yang mempunyai jati diri dengan kesenian dan warisan tempatan yang sangat kuat. Dan kita kena teruskan. Sebab itulah sebab DJKKN sendiri itulah motif kita, iaitu untuk menyebarkan komponen-komponen seni dan budaya ini melalui kempen, melalui program, melalui program-program aktiviti fizikal ataupun dalam talian, yang mana ini semua boleh kita faham untuk menerapkan perkara begini
dalam generasi muda, dalam keadaan sekarang sangat sukar. Tapi kalau kita tak buat, siapa lagi? Kalau kita tak teruskan, bagaimana nanti untuk generasi yang akan datang untuk kenal kita punya budaya dan warisan tempatan. Ia sangat sukar apabila kita sudah menjadi negara liberal. Kalau kita sudah sampai tahap negara maju, kita dah susah dah nak terapkan jati diri begini untuk warga belia kita. Jadi kita kena mula daripada sekarang. Kepentingannya juga budaya dan warisan dan jati diri yang berlandaskan kepada warisan dan budaya tempatan. Sebagai contohlah, kita tengok sekarang ni. Ini antara yang saya sendiri, konsep saya dalam hidup saya lah. Saya selalu cakap dengan diri saya takkan buat penulisan berbaur maki hamun di laman sosial. Saya tak suka untuk marah-marah, untuk memaki hamun artis itu, menteri ini, individu itu, influencer ini, untuk memberikan kata-kata yang kasar, yang kesat, maki hamun. Itu bukan cara saya. Sebab apa saya selalu pegang, kita punya peranan untuk membentuk generasi yang akan datang. Kita punya peranan untuk membentuk tamadun pada masa akan datang. Jadi kalau kita membudayakan perkara-perkara sebegini, kalau kita membudayakan, kalau kita menjadikan perkara-perkara mengeluarkan kata kesan, memberikan komen-komen yang lucah, menjatuhkan air muka orang lain di laman sosial. Bila kita menjadikan perkara ini normal, tak mustahil, lagi 100 tahun, inilah cara anak-anak kita bercakap. Inilah caranya budaya orang muda nanti. Maksudnya, bahasa-bahasa kasar tu nanti akan jadi kebiasaan. Saya selalu cakap dengan diri saya tak nak promote perkara-perkara begini. Jadi, inilah sebenarnya jati diri. Sebab saya tahu saya sebagai pegawai kebudayaan, saya sebagai pentadbir seni, saya punya peranan yang sangat besar. Kalau tidak secara menyeluruh pun, sedikit mana-mana yang boleh kita terapkan kepada kawan-kawan kita, kepada follower saya di luar sana, saya akan cuba. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, peranan kita besar untuk membentuk generasi yang akan datang. Sebab apa? Budaya ini adalah komponen paling utama dalam membentuk tamadun manusia. Jadi, bagaimana kita sebagai pemain dekat dalam tamadun sekarang ini memberi peranan yang sangat besar untuk membentuk tamadun pada masa yang akan datang. Itulah dia melalui kebudayaan dan warisan. Maksudnya apabila kita mewariskan nilai-nilai murni yang bagus daripada kita ke anak-anak kita, bagaimana kita mewariskan budaya-budaya tempatan supaya mereka tidak lupa, itu semua akan membentuk belia-belia yang sangat mencintai budaya ini sendiri dan seterusnya jati diri mereka memberi satu cerminan yang baik terhadap negara kita secara amnya dan juga secara khususnya kepada masyarakat dunia. Maksudnya bila orang pandang masyarakat, bila orang pandang Malaysia, orang tahu dah jati diri kita, orang tahu dah, oh rakyat Malaysia, oh itu rakyat Malaysia tu negara yang rakyatnya ramah, rakyatnya bagus, rakyatnya bercakap semua sopan. Bukankah itu baik? Berbanding kalau kita sekarang ni cakap-cakap benda-benda kasar, kita kutuk sana, kita kutuk sini, maksudnya kita boleh melampiaskan kita punya pandangan. Tapi dengan cara yang bagaimana? Macam saya cakap tadi, adakah peranan kita sebagai belia perlu melampiaskan semua dengan kata-kata kasar dan amarah? Itu yang paling penting. Jadi bila kita amalkan nilai-nilai murni itu, lama kelamaan benda itu akan jadi kebiasaan dan lama kelamaan dia akan menjadi jati diri kepada kita dan rakyat Malaysia secara umumnya. Okey, Kendi, ada apa soalan, Kendi? Okey, ada satu soalan daripada penonton kita, daripada Encik Anwar. Dia kata, Tuan, macam mana kita nak buat belia-belia di luar yang kurang berminat dalam aktiviti kebudayaan dan warisan ini agar mereka lebih tertarik? Okey. Soalan ini yang paling bagus diutarakan pada masa kini. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, mungkin dulu penganjuran acara-acara kebudayaan, budaya warisan kita melalui media-media tertentu. Dan perkara ini mungkin sangat klise tapi ia sangat berkesan. Maksudnya kita memang kena selarikan budaya kita, warisan kita, bagaimana kita nak persembahkan kepada masyarakat sekarang melalui media-media sedia ada. Media-media yang tengah trending. Macam saya cakap tadi, sekarang ni paling trending TikTok.
saya memang suka kalau kita perbanyakkan konten-konten budaya dan warisan melalui aplikasi-aplikasi dalam sosial yang sebegini. Maksudnya sebagai contohlah yang terbaru, saya merujuk kepada dunia senial ya. Artis popular kita Dayang Nur Faizah menghasilkan album tradisional. Dalam keadaan sekarang, tak ada siapa yang boleh sangka artis seperti Dayang akan hasilkan album tradisional. Dalam keadaan sekarang yang mana kita tahu irama-irama tradisional ini sudah semakin dilupakan. Ini salah satu contohnya. Maksudnya mungkin saya rasa sekarang ini peranan kita untuk menguatkan jati diri. Maksudnya influencer, ada tambah influencer dekat Malaysia ni. Budak-budak muda lah yang belasan tahun, 21 tahun, 22 tahun yang mempunyai follower berjuta-juta. Dekat sinilah sebenarnya peranan mereka untuk menyebarluaskan budaya dan warisan melalui medium dan konteks yang lebih current, yang lebih terkini supaya ia diterima pakai oleh ramai orang. Sebab saya kena ingatkan, saya kena fahamkan juga bahawa kita tak boleh nak mengharapkan pemain-pemain industri yang lama. Maksudnya mereka-mereka yang sudah terlalu lama. Maksudnya kita perlukan nafas-nafas baru, kita perlukan wajah-wajah baru. Sebagai contoh, Wani Hasrita antara artis muda yang masih lagi menerbitkan lagu-lagu tradisional. Itu adalah satu tindakan yang sangat baik. Dan macam saya sendiri, saya masih lagi menyanyi dalam lagu tradisional sekarang. Kalau saya ada program-program apa tu, saya akan jalan lagu tradisional. Sebab apa? Itulah peluang kita. Jadi kalau menjawab kepada soalan tadi, bagaimana kita nak menarik minat, saya rasa itu dia. Menggunakan media terkini. Itu paling penting. Sebab apa? Sebab itu yang paling dekat dengan generasi muda. Itu yang paling dekat dengan belia-belia. Mereka di rumah tengok TikTok, tengok Instagram, gunakan media-media masa kini. Yang kedua, penganjuran program, penganjuran aktiviti-aktiviti yang melibatkan seni budaya ini perlu lebih kreatif, perlu lebih current, perlu lebih bebas. Sebab sekarang saya nampak generasi masa kini mereka sudah tidak begitu minat dengan penganjuran satu aktiviti yang terikat, yang terlalu banyak birokrasi, yang terlalu banyak protokolnya. Saya nampak mereka lebih suka perkara yang easy going, yang bebas. Jadi itu paling penting saya rasa. Penganjuran program yang lebih terbuka, yang lebih santai, yang boleh sampaikan konten-konten sebegini dengan cara yang lebih bebas. Saya harap itu menjawablah. Dah 3.40 dah, sekejap. Mungkin saya ada mungkin nak tanya pada Encik Fairuz lah. Okey. Kata konteks budaya dan warisan membentuk jati diri warga belia itu sendiri kan. Sekarang ni evolusi orang kata budaya tu dah berubah. Jadi budak sekarang dia dah more to digital platform kan, macam Betul. Apa tu, TikTok dan sebagainya. Jadi apakah peranan orang kata JKKN lah dalam orang kata untuk mengembangkan ataupun memberi pendedahan baru kepada generasi baru ni yang saya percaya mungkin di kalangan mereka tidak tahu apa warisan-warisan kita yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Contoh apa tu batik apa ni, batik apa kan. Jadi Betul. apakah peranan JKKN dalam menelusuri new platform evolusi ni TikTok supaya bila contohlah kalau kita lihat di negara Indonesia contohnya kan, bila orang bukan memanfaatkan tapi menggunakan revolusi digital tu untuk mempromosikan seni budaya warisan tu kepada masyarakatnya. Contoh artis baru yang popular di TikTok, budak TikTok popular, dia Betul. mengenakan pakaian batik kepada dia mempromosikan budaya setempat tu kan melalui platform sekarang. Jadi kalau dilihat JKKN apa yang inisiatif yang telah JKKN lakukan lah untuk pastikan bahawa belia tu dia dapat info apapun, dapat mengikuti yang objektif JKKN sendirilah. Okey, terima kasih. Di peringkat jabatan sendiri, JKKN sebenarnya memang memandang serius tentang penerusan seni dan budaya warisan untuk diteruskan, untuk dijadikan satu warisan turun-temurun daripada generasi ke generasi lain.
Jadi di peringkat jabatan sendiri kita memang sebenarnya menganjurkan banyak program berkenaan dengan seni budaya tempatan ni. Sebagai contoh, projek pertama saya sendiri dulu adalah pertandingan bintang asli. Baru nak teruskan. Dan yang mengejutkan sampai sekarang ni sebenarnya bintang asli itu sendiri banyak mengikut. Cuma kita ambil masa lah untuk menganjurkan aktiviti yang akan datang. Selain daripada itu juga kita ada Pesta Angin Timur, kita ada program-program untuk kesenian Dabus di Perak sendiri. Kita ada macam di Melaka tu, kita ada Baba Nyonya, festival Baba Nyonya dan sebagainya. Kita ada juga mengajukan festival Zapin. Ini semua adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita buat untuk menyebarluaskan, untuk melestarikan seni budaya warisan. Cumanya sekarang ini kita tahu berpeluh saja. Soalan ni berat Okey, untuk kita teruskan penerusan budaya seni dan budaya ini dalam konteks yang baru. Ia sebenarnya sukar untuk kita berlawan dengan budaya-budaya yang dibawa masuk daripada luar yang sangat cepat penularannya. Tapi kita tetap juga teruskan. Maksudnya di peringkat JKKN, kita masih ada lagi kita buat juga proses ilmu dalam talian. Kita buat di peringkat pejabat sendiri, kita ada satu program yang diberikan nama TikTok. Maksudnya program bual bicara yang mengupas isu-isu berkenaan seni dan budaya. Kita ada juga buat sebagai contoh senam pagi dalam talian. Kita ada juga buat pertandingan atas talian, dalam talian yang dibuat pada tahun lepas. Perkara-perkara beginilah yang kita buat untuk menyampaikan nilai-nilai itu pada masyarakat. Dan kita akan teruskan. Maksudnya di peringkat JKKN sendiri, di bawah teraju Ketua Pengarah kita, Tuan Haji Misran, kita sentiasa boleh kata dalam setahun tu berkali-kali lah kita cuba untuk brainstorm apa sebenarnya medium terbaru yang kita kena buat. Apa sebenarnya platform baru yang kita kena cuba. Jadi kita pun sendiri ada sekarang ni untuk artis kumpulan kesenian jabatan kita, ada juga aktiviti yang dibuat melalui platform TikTok. Dengan juga di Instagram juga ada. Antara cara lah yang kita buat untuk kita pergi ke masyarakat secara menyeluruh. Dan sebagai contoh, saya suka juga untuk komen berkenaan dengan batik tadi. Bagaimana bezanya lestarinya budaya batik di Malaysia dan Indonesia. Sampaikan di Malaysia ni sendiri, ini antara yang saya selalu tanya diri saya. Saya cakap, kenapa seller, penjual-penjual dekat Malaysia ni, diorang tulis je batik Malaysia, tapi kita tahu tu batik Indonesia. Banyak sekali. Kisahlah jenama-jenama yang bawah-bawah ke, jenama yang atas-atas ke, dia kata batik Malaysia premium. Bila kita tengok, kita tahu itu batik Indonesia. Ini adalah perkara yang kita perlu fikirkan bersama. Maksudnya jati diri kita kurang lah. Jadi maksudnya jati diri orang Indonesia dalam perkara itu sangat kuat. Sampaikan batik mereka berada di mana-mana. Sampaikan batik mereka dah dianggap sebagai batik Nusantara. Sedangkan kita sendiri punya batik kita ada batik canting yang sangat cantik. Dan saya yakinlah yang ini mungkin pihak Kerap Tangan Malaysia, Jabatan Kerap Tangan Malaysia adalah maksudnya garis panduan dan juga perancangan-perancangan yang mereka buat. Dan itulah di sebagai peranan kita. Macam saya sendiri, dalam wardrobe saya, katalah saya ada 10 baju batik. Satu je saya ada batik Indonesia. Itu pun diberikan oleh kawan. Saya akan pakai batik Malaysia setiap hari Khamis. Dan selain pada batik lah, sebagai contoh, baju Melayu. Kalau saya pakai baju Melayu hari Jumaat, saya post gambar dekat Instagram saya, orang akan komen, nak pergi nikah ke tu? Menunjukkan betapa tak kuatnya jati diri kita terhadap baju Melayu. Tapi saya tetap juga akan pakai baju Melayu pada hari Jumaat. Kalau ada baju-baju formal, saya akan pakai baju Melayu. Dan saya rasa itu perlu diteruskan oleh anda semua, orang-orang di luar sana, belia-belia kita, untuk melestarikan pemakaian baju Melayu supaya ia menjadi jati diri, cerminan diri kita, masyarakat kita kepada orang luar. Bukan satu perkara yang asing. Terima kasih Haji Khairul. Jadi kita open pada penonton untuk bertanyakan soalan. Tapi sebelum tu mungkin saya boleh mungkin kita santai-santai bersama Haji Khairul lah kan. Boleh. Kita lihat bahawa untuk kata membentuk jati diri warga belia ni adalah, kalau kita tengok ni saluran yang tepat lah saya nampak adalah di institusi pengajian. Betul. UPM sendiri, okay?
betul, UKM dan sebagainya, walaupun betul. universiti tu ada fakulti seni persembahan dan sebagainya. Jadi Betul. saya nampak JKKN orang kata sangat sangat orang kata sangat orang kata sangat berminat untuk bekerjasama dengan universiti awam swasta kan, sebab kita tahu ya bahawa yang belia muda tu peluangnya daripada situ kan. Betul. Maksudnya kita nak asuh pun daripada peringkat di situ. Jadi Betul. insya-Allah mungkin satu hari kita akan dapat kata UPM dengan JKKN Perak ataupun InsyaAllah. JKKN negeri mana InsyaAllah. untuk kita terus orang kata dari akarnya di situ kan. Betul, betul, Belia-belia betul. tu kan. Jadi at least bila InsyaAllah. dia keluar daripada universiti awam tu, dia dah ada jati diri budaya warisan Betul. dalam dah Betul, tersemat betul. dalam jiwa dia kan. Nah Betul. itu. Sekiranya kalau kita tak asuhnya daripada peringkat situ, mungkin ayolah remaja ni bila dia dengar rakan-rakan, dia akan buat satu budaya macam Cik Farah kata, budaya luar tu kan. Joget Betul. yang kata dah kenapa budak ni tak betul kan, TikTok orang jangan kan. Jadi benda tu merisaukan pentadbir budaya lah, sebab itu bukan budaya Betul, kita betul. kan. Jadi Betul. kalau contoh dari situlah kita cuba untuk mendidik masyarakat kita, bermula daripada situ insya-Allah. Kan Cik Fairuz kan? Betul. Betul. Dan kami sendiri di KKN kita ada program kelab kelab tunas budaya dan kelab giat budaya. Maksudnya ini program seni dan budaya di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita ada juga program komuniti, kita ada program bimbingan yang mana program bimbingan ni antara yang paling core lah saya rasa di KKN. Sebab apa? Kita nak membentuk jati diri ni sedari awal. Dari awal lagi, dari kanak-kanak lagi. Dan saya rasa betul, saya setuju dengan pandangan Cik Khairul bahawa sistem pendidikan kita memainkan peranan yang sangat penting. Sebab apa? Kebanyakan belia-belia daripada kanak-kanak lah, kanak-kanak ke belia, masa dihabiskan untuk pendidikan sangat banyak. Maksudnya mungkin 10 jam sehari di sekolah dan sebagainya. Jadi maksudnya penerapan jati diri melalui seni dan budaya dengan nilai-nilai murni sangat penting, sangat kuat, sangat perlu dikuatkuasakan dengan penuh serius di peringkat pendidikan. Dan saya kalau kita rujuk di negara luar sebenarnya, mereka pun melakukan perkara yang sama. Sebagai contoh Indonesia, penerapan seni dan budaya dalam kelas-kelas harian mereka tidak kira lah dia ambil jurusan hukum ke, undang-undang ke, medical ke, ataupun sains hukum ke, alam ke, mereka terapkan diorang punya jati diri sangat kuat. Maksudnya aktiviti seni, permainan cak lempong ke, ataupun tarian Jawa ke. Sebab itulah kalau kita pergi, saya ambil yang paling dekat dari Indonesia, kalau kita pergi kat sana, pelajar-pelajar yang buat persembahan, sebagai contoh lah tarian Jawa ke apa kan, bukan pelajar seni kebanyakannya, pelajar undang-undang, pelajar kejuruteraan, sangat berbeza dengan kita di Malaysia yang kebanyakannya yang perform seni adalah budak seni. Jadi bagaimana kita nak merakyatkan seni, nak melestarikan seni, budaya warisan tu kepada masyarakat kita secara menyeluruh, maksudnya sistem pendidikan lah. Dan saya sangat berharap lah bahawa sebagai contoh di peringkat universiti, macam zaman saya dulu, zaman kita lah Kelly kan, zaman kita dulu acara kesenian, festival seni di peringkat UM ataupun makum di peringkat Universiti Malaysia sangat gah. Maksudnya pada ketika itu pelajar-pelajar sangat tunggu festival tahunan ni untuk diadakan. Lepas tu dipertandingkan pula di peringkat Malaysia untuk semua universiti di Malaysia bertemu. Saya sangat tunggulah. Saya harap bila kita punya COVID nanti ni dah selesai, kita punya PKP dah selesai, saya harap perkara ini boleh kembali kepada 10 tahun lepas. Sebab pada saya, pandangan peribadi saya, jati diri belia terhadap seni dan budaya sangat kuat pada era itu. Pada tahun 2000, pada tahun sebelum 2010 dan ke bawah lah pada saya. Dan sekarang ini dia bukan tidak kuat, tapi sudah cacah merebah sikit. Sebab apa? Terlalu banyak budaya warisan daripada luar yang kita bawa masuk tanpa pengekalan jati diri asal dengan jati diri tempatan. Jadi sangat pentinglah di peringkat pendidikan. Saya harap saya sendiri pun sebagai pentadbir seni, saya akan cubalah untuk kembalikan era itu, untuk kembalikan untuk menjadikan budaya warisan kita satu benda yang normal.
Bila dia jadi normal, dia jadilah jati diri, insyaAllah. Betul. Mungkin satu sekolah satu budaya ataupun satu pelajar satu budaya, maknanya kita Setuju. mewajibkan dia untuk ada kan. Jadi benda tu yang kita Betul, dapat betul, betul. galakkan. Dia mungkin mula-mula agak memberontak kan, insyaAllah nanti lama-lama dia akan rasa sayang terhadap warisan budaya kita tu. Kan. Ni ada soalan daripada Zaitun Zakaria. Dia kata, Tuan, bagaimana seorang ikon seni terutamanya belia khususnya dapat menjadi contoh atau teladan terbaik kepada para belia memandangkan situasi sekarang yang semakin banyak lambatkan pengaruh-pengaruh luar. Yang ni mungkin yang dibincangkan tadi jugalah Cik Fairul kan. Jadi dia kata bagaimana mungkin peranan ikon lah yang untuk Okay. Dia sebelum kita cakap pasal ikon tu, saya ulang balik dulu. Tadi kita sebenarnya perlu, betul lah orang kata, kita kena didik dari awal. Maksudnya bila dia sudah sampai ke tahap belia dan jati diri terhadap budaya tempatan tu kurang, susah sebenarnya kita nak asah benda yang dah keras. Jadi peranan ikon tu sendiri sebenarnya saya rasa lah, sebagai contoh lah, kami di JKKN kita ada buat KBSC, Kelab Budaya Seni Cemerlang, kita ada buat Tunas Budaya, Kiara Budaya. Inilah sebenarnya peranan kita untuk melahirkan ikon-ikon seni budaya pada masa akan datang. Maksudnya peranan itu berada dalam diri kita semua. Kalau bukan di JKKN, saya sebagai seorang ayah sebagai contohnya, tidak melihat kepada seni dan budaya sebagai konteks utama, tapi saya nak membentuk ikon yang bagus kepada masyarakat melalui anak saya. Jadi maksudnya kat situlah kita kena didik anak kita untuk mengamalkan budaya-budaya murni, bercakap dalam bahasa-bahasa yang baik, memberi salam apabila jumpa orang lain, hormat orang tua. Itu semua budaya-budaya nilai murni yang kita terapkan kepada anak-anak kita, dan secara tak langsung anak kita itulah nanti akan jadi ikon pada masa akan datang. Dan apabila kita bercakap pasal ikon, kita ada banyak mereka-mereka yang mempunyai pengaruh yang besar kat luar sana. Kira lah artis ke, ahli politik ke, kalau tengok sekarang ni yang tak artis pun dah ada pengaruh yang besar. Itulah dia sebenarnya ikon yang kita perlukan untuk membawa budaya-budaya ni kepada masyarakat luar sana, sebab mereka punya skop yang luas, mereka punya pergaulan yang luas. Jadi saya rasa mungkin juga satu cara yang baik untuk jabatan-jabatan kerajaan ataupun mungkin jabatan-jabatan, kalau kerajaan pun NGO yang boleh memanggil mereka ini. Kadang-kadang kita faham kebanyakan mereka yang tak kuat jati diri mungkin terdidik begitu, mungkin dari mak ayah, keluarga, mak ayah dia mungkin tak tahu Zamin tu apa. Jadi kita tak boleh nak salahkan anak dia. Jadi peranan kami di JKKN atau jabatan-jabatan lain yang berkaitan, kita boleh panggil mereka, kita bagi kerja sikit, kita bagi tawaran, boleh tak tolong sebarluaskan kita punya program ni. Secara tak langsung kita mengajar dia. Secara tak langsung dia akan fahamlah kenapa kita nak buat benda ni. Sebab kita kena faham, kalau kita nak membentuk masyarakat, dia bukan satu tugas yang mudah. Dia bukan tugas satu jabatan. Dia bukan tugas seorang individu. Dia perlukan kerjasama daripada ramai pihak supaya ia menjadi, macam saya cakap tadi, dia menjadi kebiasaan, dia menjadi rutin, seterusnya membentuk budaya, dan apabila diturunkan dia menjadi warisan. Okey, Cik Fairul, ni ada soalan terakhir lah, mungkin soalan terakhir lah. Sebab kita dah hampir ke pukul 4. Dia kata seni budaya di Malaysia selalunya berkait rapat dengan orang Melayu sahaja. Padahal dalam Malaysia ni ada pelbagai kaum, misalnya India, Cina dan lain-lain. Adakah mereka tak berminat untuk seni budaya di Malaysia? Sekali lagi. Dia kata seni budaya di Malaysia ni selalunya mesti berkait rapat dengan orang Melayu sahaja. Padahal dalam Malaysia ni ada pelbagai kaum, misalnya India, Cina. Adakah mereka tidak berminat untuk seni budaya di Malaysia? Adakah mereka tidak berminat? Mereka tu saya tak tahu dia mereka tu merujuk kepada siapa? Okey, tak apa. Dia sebenarnya ia merujuk kepada preference kita sendiri. Sebagai contoh, kalau kita orang Melayu, preference kita mesti budaya Melayu, mesti artis Melayu. Tapi kita tidak menafikan sebenarnya ada je orang-orang lain, sebagai contoh orang Melayu yang dengar lagu ataupun budaya-budaya masyarakat Cina dan India dan sebagainya. Sebenarnya saya boleh kata
ia mungkin adalah persekitaran kita di Malaysia ni. Memang kita tahu negara kita dipenuhi dengan warga asal kita, warga orang Melayu. Budaya kita sangat dominan, tapi tanpa menafikan sebenarnya budaya kaum Cina, India, Sabah Sarawak, peribumi sangat kuat. Cumanya saya rasa bagaimana peranan bukan saja JKKN lah, kita semua untuk melestarikan, untuk memasyarakatkan budaya mereka ni. Sebab itulah juga sekarang ni kalau kita tengok melalui laman sosial juga dah ramai dah yang post tentang budaya kaum Iban ataupun makanan kaum India, makanan kaum Cina melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram. Inilah dia. Kalau benda-benda begini kita perlu teruskan. Maksudnya budaya kaum-kaum lain semua penting di Malaysia. Sebab itulah juga saya selalu ingatkan kepada mereka-mereka yang bertanya pada saya, tidak ada negara di dunia ni yang mempunyai kelebihan macam kita. Maksudnya kita berbilang kaum, tapi kita masih lagi boleh work together. Kita boleh hidup bersama. Kaum India, kaum Cina, kaum Melayu, Sabah Sarawak, kaum-kaum lain, pendatang-pendatang lain, masih lagi hidup bersama dalam keadaan yang aman dan damai. Kita satu-satunya negara di dunia yang boleh hidup di bawah satu bumbung dengan bangsa yang ramai. Jadi kita kena teruskan perkara itu. Okey, terima kasih banyak Cik Firuz. Okey, mungkin dalam ni ada saya punya pengarah iaitu Encik Ustaz Syahrizal Hussein, pengarah Persabdaan UPM. Jadi mungkin Encik Syah ada nak kata apa-apa? Terima kasih KD. Assalamualaikum Fairuz, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makin sihat ni Encik Syah. Ya, makin sihat. Jangan sebut makin sihat, malu saya. Okay, anyway, terima kasih banyak-banyak kepada Fairuz kerana sudi menerima perlawanan kami untuk menjadi penceramah untuk sesi sembang santai budaya ni. Dan saya sangat terharu dan juga saya pun sangat setujulah dengan perkongsian yang disampaikan oleh Fairuz, kerana untuk makluman Fairuz, kami di Pusat Kebudayaan pun kami mengadakan pelbagai inisiatif kan KD, kita buat pelbagai inisiatif dalam usaha untuk kita nak membentuk dan meningkatkan lagi semangat jati diri kita ini dalam orang kata memperkasakan lagi, memartabatkan lagi seni budaya warisan itu sendiri. Dan pada masa yang sama juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Didi Tamin sebab beliau yang initiate untuk temukan ataupun untuk uruskan bawa Fairuz ke dalam program sedaya ini. Alhamdulillah, terima kasih Didi. Dan saya juga untuk makluman Fairuz beruntung kerana saya ada KD dan Didi yang mana mereka ni di antara tunjang utama di UPM dalam kita memperkasakan lagi agenda seni budaya warisan ini. Itu yang penting. Dan terima kasih sekali lagi kepada Fairuz kerana berjaya memberikan satu orang kata penceritaan yang very fresh, yang bagus kepada semua staff-staff UPM, especially staff UPM yang hadir pada sesi petang ini untuk latihan dalam kita memahami dengan lebih jelas lagi maksud, definisi, pemahaman mengenai seni budaya warisan itu dan dikaitkan pula dengan bagaimana ke arah membentuk jati diri ini dan dalam seni warisan itu sendiri. Itu yang sangat relevan dan sangat signifikan dan tahniah juga kepada JKKN kerana pelbagai usaha yang telah dilaksanakan. Saya dengar pun sedap, memang bagus, dan kami juga jadikan sebagai benchmarking JKKN untuk pelbagai aktiviti. Sebelum ni kita ada jemput pengarah JKKN Melaka untuk menceritakan Puan Ezlina tentang Donang Sayang dan sebagainya. Betul. Jadi insyaAllah selepas ni kita mungkin akan beralih arah pula ke Puan Emiliana. Rasanya Puan Emiliana Sarawak, ya, Timbalan Pengarah Sarawak. Betul. Mungkin kita akan dapat jugalah perkembangan ataupun maklumat-maklumat seni budaya ini daripada Puan Emiliana. Anyway, terbaik. Terima kasih Fairuz, terima kasih banyak. Saya really appreciate that. Itu saja KD. Itu saja KD.
InsyaAllah. Terima kasih pada Cik Syah, pengarah Pusat Perniagaan dan Kesenian UPM. Sekali lagi nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Fairul dan juga JKKM Perak dan pengarah JKKM Perak lah kerana Ya, bersedia betul. untuk membenarkan dan juga kita dapat bersama-sama pada petani dalam program Sembang Seni Budaya. InsyaAllah kita akan ketemu lagi sedaya siri 14 yang kita akan bawakan panel-panel yang orang kata hebat-hebat macam Cik Fairuz dan Amin. kita, sepanjang PKP ni kita akan buat slot secara maya, insyaAllah. Nantikan perkembangan aktiviti di Facebook Pusat Perniagaan Kesenian UPM sendiri, dan saya percaya JKKN pun kita akan terus dengan kita buat jalinan program bersama, insyaAllah nanti InsyaAllah. dengan JKKN Perak, dan kita jangan kiantas lah selalu Cik Feroz kan. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah. Jadi kita akhiri untuk petang ni, dan semoga berjumpa lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Fairuz, Adidi, thank you Adidi. Terima Thank you kasih. Fairuz. Jumpa Terima lagi. kasih, Adidi. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua yang mendengar. Terima kasih.
orang